Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So selepas 3 hari Zul cuti tak ada review. So hari ni adalah 13 hari bulan dan besok adalah 14. So 2 hari ini adalah hari yang penting sebab apa kita ada CPI data dan kita akan ada juga Fed meeting untuk kenaikan interest rate berapa. So hari ni 13 kita akan dapatkan CPI dan besok 14 kita akan dapatkan Fed meeting untuk berapakah interest rate untuk dinaikkan. So apa nanti Zul akan terangkan secara detail di chart. Kita tengok pergerakan di chart apa yang berlaku semalam nanya dah pun menarik. Selama 3 hari ni Zul ada updatekan di Discord channel dan alhamdulillah semuanya follow kita punya on track punya pergerakan. Cuma semalam dah pun berlaku pergerakan yang something yang menarik untuk tengok di chart. Nanti Zul akan terangkan secara detail. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke kawan market cap dulu untuk review market secara keseluruhan untuk tengok apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah kawan market cap. So currently total market cap still lagi berada below 900 iaitu 900 bilion di kawasan 850 bilion. Kemudian tengok kita tengok volume still lagi sikit aja 37 bilion. Kemudian BTC melakukan peningkatan daripada 37% dah hampir ke 39% dah pun 38.8. Ethereum pun naik daripada 17.1 ke 18.1. So ini semua sedang Bitcoin dan Ethereum melakukan kenaikan sebanyak 1% setiap each coin. Dan nampak altcoin lain nampaknya tak bermaya lah. Expected altcoin lain semua sedang dropping lagi. So kita tengok untuk summary dulu pergerakan dalam tempoh 24 hours semalam. Total market drop sebanyak 0.04. Volume naik 50%. So 50% dijangkakan tempat di 3 hari ni Zul tak buat review di coin market cap. Dijangka mungkin dia dah jatuh hari Sabtu Ahad itu mungkin 15 bilion. Tu tak ada volume langsung. Kemudian naik balik 37, so almost dalam 50% kenaikan. So Bitcoin juga meningkat dominasi dia sebanyak 0.12. So apa-apa kita tengok harga semasa untuk pagi ni. Bitcoin berada di 17.159 ataupun 78.1k, peningkatan banyak 0.23%. Untuk Ethereum naik 0.74 kepada 1.27. Tak banyak pun, still lagi dah 2 minggu pun dalam 1.2k saja. Untuk altcoin lain BNB drop 3%. Untuk SRP 1.55 increase, Dogecoin drop 3.47, Cardano 0.3% drop. So Matic 1.8. So tak banyak berlaku perubahan yang ketara pun. Semua sedang melakukan normal aja movement. So apa pun nanti Zul akan terang ke chat. Sebab apa untuk hari ini kita akan data yang penting. Yang pertama untuk hari ni kita ada 3 data penting untuk hari ni. Start hari ni saja apa yang kita tengok adalah hari ni kita akan tengok economic calendar. Kita akan tengok di US market. Kita akan ada data penting iaitu ada CPI, core CPI. So kita ada core CPI dan kita ada CPI untuk year of year. So kita tengok sebelum ni kita 7.7% untuk current inflation di US. So expectation dah 7.3. So kita tengok kat mana sekiranya above expectation ataupun lebih tinggi lebih tinggi, meaning kita akan tengok akan ada huge drop. Kalau ada berlaku hanya maintain sama, possible tak akan ada berlaku pergerakan drastik langsung. So month of month pun penting. Kalau tengok untuk year of year ni adalah maintain. Contoh kita dapat 73 dan kita dapat 73 juga kat sini. Kemudian kita tengok month of month, adakah berkurangan. Month of month expectation adalah 0.3 daripada 0.4. So meaning month of month dan year of year berlaku pengurangan. Kalau dapat pengurangan ni, apa yang akan berlaku? Kita akan tengokkan kejatuhan di dolar dan expected untuk aset-aset lain boleh melakukan peningkatan. So adakah kita dapat bullish atau bearish kat sini? Kita ramai kita nantikan pukul 8.30 malam nanti. So kemudian apa lagi data yang nak tengok adalah kita nak tengok CPI release, macam juga kan CPI data tadi. CPI data akan release 13 hari bulan hari ni pukul 8.30. Kemudian kita akan ada besok kita akan ada Fed meeting. Hari ni dah start 13, kemudian 14 hari bulan. 14 bulan hari besoknya kita akan tahu berapakah inflation yang, berapakah base rate lagi yang akan dinaikkan untuk interest rate. So interest rate akan terus dinaikkan. Sebab apa? Dengan kenaikan interest rate saja boleh mengurangkan quarter inflation ini. So daripada ikutkan semua ni, kenaikan 77 dan expectation 73. So adakah dapat below ataupun sama? Kita akan tengok kan untuk CPI malam nanti. So apa pun kita pergi ke chart dulu untuk tengok keadaan Bitcoin. So inilah pergerakan Bitcoin. Apa yang menarik daripada 3 hari lepas ada sharekan di grup Discord je, iaitu mana kita tengok price movement kawasan ni. Kita tengok untuk price ni dah gagal untuk breakout. Dan untuk semalam
semalam lepas tu balik kerja malam dulu tengok ala price dah pun breakout kita punya channel ni. Dah pun breakout kita punya channel, kita ada 1 point, 2 point, 3 point dan group channel di mana channel ini dia cakapkan kalau breakout kita ada potential untuk drop balik ke kawasan 16k. Sebab apa? Macam ni lah kuartal breakout untuk price target lah daripada measurement high ini to low ini. High dan low ini kita target adalah 16. So macam mana tu dapat target lah komos dalam ni. Kita akan tengokkan point breaking. Hari ni kita nampakkan price tu menuju balik ke lower low ni dalam 16k. So apa pun, tapi apa yang berlaku semalam kita tengok price untuk Bitcoin kembali balik dalam channel dan dia stuck di kawasan 17.1 kita punya level. So currently untuk di RSI store RSI dah pertengahan. Store RSI pun malam tu nampak lah store RSI ni berada below dan RSI ni almost buat golden cross. Tu jangkakan yes ada berlaku peningkatan. Tu peningkatan untuk retest kawasan ni, tapi tu tak jangkakan untuk kena peningkatan tu tembus balik ke dalam channel ni. So bening untuk kenaikan ni kita akan tengok strong ataupun tidak. Yang pertama di 4 hours masih ada ruang untuk berlaku kenaikan. So kenaikan tu sampai mana? Adakah price tu akan breakout trend putih ni? Kalau trend putih ni kita boleh target dalam 17.6 ke major resistance. So given time yes memang ada possible lagi price boleh naik. Sebab apa? Daripada untuk Bitcoin ni daripada high ini to low ini resistance dia adalah berada di kawasan box ni. Kawasan box dah 17.6 ke 18k. So masih ada potential untuk price naik ke kawasan ni, buat another bear track. Kemudian yang ni kita akan terpaksa adjust nanti kalau ikutkan, kalau berjatuh jadi seperti mana yang cakapkan tadi. So ini kita biarkan dulu, kali kita monitor yang ni dulu. So kayaknya berlaku ke 18k, kita tengok adakah kita dapat lagi another bearish divergence. Kalau dapat bearish divergence, so ini ada possible barulah price akan mulai dropping untuk ke bawah. Sebab apa? Kita at least untuk high low ini price perlu hit resistance. Currently belum lagi hit mana-mana resistance. Currently kita belum hit lagi kita punya major box resistance. Yes, ada possible lagi untuk berlaku kenaikan almost ke dalam maksimum nampak dalam 17.6 ke 18k, iaitu di kawasan box resistance. So itu adalah untuk Bitcoin. Kemudian untuk di 4 hours, yes ada juga kan ada possible untuk berlaku kenaikan. Kemudian kita akan tengok bilik di 1 hour. 1 hour, adakah 1 hour kita tengok momentum itu kuat untuk naik. So currently kita tengok store RSI berada di overbought, RSI pun dah berada di overbought. So meaning untuk price itu currently berada di resistance, yes price itu memang berada di resistance 17.1. So meaning kita ada rintangan yang besar di kawasan ini. Dan currently yang walaupun dah breakout ke atas sebelum ni, kita ada trend line yang ni. So trend line ni dah buat reaction 1, 2, 3 dan currently pun berlaku reaction. So adakah ada mampu tembus? So untuk kenaikan ke 17.6 ke 18k, kita pun tengok untuk Bitcoin perlu breakout trend line putih yang zone draw ni. Kalau breakout above ni dengan 4 hour daily close, so ini kita jangkakan net attack adalah kawasan 17.6 dan jangkaan boleh naik adalah dalam kawasan 18, iaitu mana-mana dalam kawasan box purple ini. So itulah boleh berlaku kenaikan. So tidak menidakkan, tapi di 1 hour dah nampak kuartal pergerakan itu dah weak untuk di 1 hour. So ini apa perlu adalah kita perlu store RSI ni cooling down dan RSI pun cooling down, dan sekiranya berlaku dead cross lagi ni ataupun dead cross iaitu purple cross kuning ni macam ini, kita jangkakan akan ada drop. So drop itu ada possible price boleh masuk balik ke kawasan ini. So sama-sama kita nantikan untuk pergerakan di Bitcoin. Ini saya nak tengokkan apa pun malam ini perlu untuk kita tengok data, itu data CPI dan juga berapakah interest rate yang untuk dinaikkan besok. So malam ni dua data penting, pukul 8.30 first CPI dan besok pukul expected dalam 8.30 juga. Nanti tu akan tengok balik date dia. Yang ni expectation sama juga, lebih kurang 8.30, kadang pukul 1 pun ada, bergantung pada hari apa yang dapat itu 14 bulan hari Rabu. So berapa lama nanti Zul akan update kan. So ini ada chart untuk Bitcoin. Pergerakan currently still lagi Zul akan monitor untuk pergerakan dropping ke bawah. So price dah melakukan kenaikan, so ada potential untuk kenaikan ini maknanya akan menyebabkan untuk Bitcoin naik ke dalam 17.6 ataupun kawasan ni untuk touch, kemudian barulah kita akan ada dropping. So sekiranya untuk kenaikan untuk malam ni, sekiranya berlaku kenaikan, kita akan perlu tengok ada positif data untuk first adalah CPI dan juga kita tengok interest rate. Tu ini kita tengok interest rate Fed nak tengok Fed naik below. Sebelum ni Fed ada nyatakan dia hanya akan naikkan 25 base point saja. Kalau dapat 25 base point ada positif untuk market. Kemudian untuk kita tengok CPI juga, kita tengok CPI adakah dropping tu berapa. Kita tengokkan jangkaan tadi adalah forecast adalah 7.5
7.3, sebelum ni adalah 7.7, forecast adalah 7.3, target 7.3 tu berapakah kita akan dapat di kawasan ini. Kalau dapat 7.3 juga, kemudian month of month pun tak berlaku perubahan, tu meaning good untuk market secara keseluruhannya. Aset-aset akan melakukan kenaikan. Dolar maknanya dolar akan melakukan sikit dropping. So kita akan tinggal sikit di dolar. So adakah dolar boleh melakukan dropping? So untuk Bitcoin macam yang ada positif sikit feel, ada feel sikit untuk melakukan kenaikan ke 17.6 dengan apa? Disebabkan apa? Disebabkan candle ini. So candle ini kembali balik above dalam channel. So ada feel untuk price ni melakukan kenaikan, dan itu kita perlu adjust untuk channel ni jadi seperti ini. So itulah boleh berlaku dalam market. So apa kita biarkan dulu. Kita akan monitor current channel yang kita draw sampailah price attack tu baru kita akan ubah channel itu. So itulah untuk di Bitcoin. So untuk di USD, kita akan tengok di USD dollar. Untuk apa kita tengok? Untuk tengok USD dollar supaya kita tahu apakah reaction untuk dolar untuk malam ni sebelum kuartal data kita release. So di 4 hours currently kita tengok price still lagi buat pergerakan ini. Tu kita akan drawkan channel wish. Aku nampak seperti channel juga, ialah seperti nampak falling channel sikit dan kecil, di mana price potential untuk sebelum juga untuk price potential still lagi DXY boleh jatuh lagi ke bawah walaupun kita ada channel ni. Kalau channel ini channel gagal dan break bawah, so ini channel akan fail. So channel fail, kita akan monitor yang ini. So ada price boleh drop lagi mana-mana trendline kawasan ni. Kenapa mana-mana trendline kawasan tu? Sebab itu adalah trendline penting untuk di dolar. Sekiranya dolar drop kawasan ni boleh berlaku bound, dan sekian kalau belum bound, kalau breakout bawah kita akan dapat asset lah. Tapi macam juga akan tadi, berdasarkan forex circle kita still lagi dalam bearish market. So ada potential untuk short term untuk Bitcoin melakukan lagi kenaikan. Bitcoin melakukan ataupun aset-aset lain berlaku peringatan dengan kejatuhan dolar sedikit dolar, tak banyak pun, dan 2% 3% ni untuk drop ke kawasan ni, kemudian possible untuk dia berlaku balik breakout ni dan berlaku balik kenaikan, dan masa tu kita akan draw channel yang baru kawasan ni, dan masa tu kita boleh tengok pergerakan movement seterusnya. So itulah untuk pergerakan dolar. So untuk hari ni ada nampak sedikit bullish untuk market maknanya, iaitu dengan dolar melakukan dropping. Nak melakukan dropping macam mana, yang perlu kita tengok adalah data CPI dan data berapakah inflation, berapakah interest rate yang akan dinaikkan untuk besok hari. So malam ni CPI data mostly kita nak perlu dapatkan lebih 73, tapi juga possible 75, 77, 73, dekat mungkin 7.3, 75. Kalau minin still lagi berlaku peningkatan. So kita tengok kalau berlaku peningkatan tu apa berlaku, dolar akan berlaku balik, dolar DXY akan naik, minin apa berlaku di Bitcoin dan aset-aset lain akan dropping. So macam tadi di Bitcoin, yes ada possible untuk melakukan kenaikan. Apa pun malam ni semuanya berdasarkan data yang kita akan dapat 8.30 malam nanti. So untuk di Bitcoin ni apapun biarkan dulu, ada possible currently belum close lagi, sekiranya berlaku balik naik kali ni dan berlaku rejection one more time, rejection tu ada possible untuk berlaku dropping. Macam dekat tadi 1 hour dah pun overbought, dia hanya di 4 hours saja. Kalau 4 hours boleh balik berlaku return balik bawah ni, sekiranya stock RSI, sekiranya kita nak tengok price tu boleh dropping balik macam mana, adalah tu nak tengok RSI ni maintain macam ni, tapi stock RSI ni pergilah berada di overbought. Kalau price ni berada overbought, so ada potential yang besar untuk price ni dropping balik ke bawah dengan close balik below. So apapun sedikit positif untuk malam tadi. So tengokkan candle ini menyebabkan ada feel untuk kenaikan ke 17.6 ke dalam kawasan ni, ataupun sekiranya data yang tak menarik untuk malam ni, ada possible boleh drop balik bawah. So apapun kita akan nantikan buat apa, macam cakapkan ada timeline daripada 15 bulan 12 ke 15 bulan 21 adalah punya time untuk the monitor dan untuk decision. Sebaik saja price berada di mana pun selepas 15 bulan 1, Zul akan start buy untuk DCA, untuk Bitcoin dan juga untuk altcoin yang lain. So itulah untuk Bitcoin dan sikit DXY. So Zul akan pergi sikit di ruangan komen. Ada yang tanya dua lepas tengok untuk bottom ADA dan SRP, kemudian tengok sebagai action saya pun collab betul. Cakapkan exchanger ni jangan percaya sangat, simpan dalam cool wallet. Sebab apa, besar mana pun exchanger kita, sebab apa dia adalah centralized, so ada possible boleh collect. So apa ni, dalam Luno okey ke? Simpan dalam Luno okey ke? So far dalam Luno okey, tapi tu tak ada pun dalam aset, tu dah keluarkan semua dalam tu punya aset. Dalam Luno Binance pun dah keluarkan, tu semua simpan currently dalam Aquarius Ledger. So kemudian tengok lagi, boleh pergi 18.5. Macam kan 18.5 tu jangkakan 18 ke 76 dia. Sebab apa, kita ada major board resistance tu. Yes, ada possible berlaku berdasarkan data untuk hari ni. Kemudian okay, thank you.
Kemudian kita tengokkan untuk di Cardano dan SRP. So Cardano dan SRP. So Cardano adalah dia punya favorite coin, adalah third coin. Kalau dia punya top list ada Bitcoin, Ethereum. Ketiga dah tu pada yang coin yang saya yakin untuk long term adalah Cardano. So kita tengokkan ada untuk bottom dan juga possible untuk next bulan berapa dia boleh dapat. So Cardano. So inilah Cardano. So akan pergi ke daily aja, ke daily. So untuk di Cardano kita akan tengokkan price ini still lagi menuju ke untuk price target ni. So menjaga Bitcoin ada possible untuk dropping lagi. So meaning untuk di Cardano pun boleh drop sampai 18 sen ke 6 sen. Yang ditunggukan adalah 50% ataupun hampir 48%, iaitu drop antara 18 sen ke 6 sen. Sebab apa? Menjaga possible untuk total market, untuk di total market ni iaitu 800 bilion ni akan drop another half lagi ke kawasan hampir 450 bilion ataupun 500 bilion. So meaning kita akan ada dropping banyak 40 ke 50% lagi. So 40 ke 50% lagi untuk di Cardano ada possible berada di 18 sen, hit dapat target 98%, 95 ke 98, iaitu antara 18 sen ke 6 sen. So untuk di Cardano so ada expectation ataupun jangkaan untuk sekian Bitcoin drop ke 14 ke 10k, kita akan dapat Cardano dalam kawasan 18 ke 6c. So mana-mana kawasan ni adalah good untuk DC untuk long term. So inilah possible bottom untuk dijangkakan untuk di Cardano. Kemudian next bulan dia, next bulan sebenarnya kita akan tarik for hour, kita akan guna Fibonacci. Macam cakapkan kita akan guna Fibonacci. Contoh kita akan tarik daripada swing high to swing low, katakan price jatuh ke 18 sen. So kita akan tengokkan break saja 0.7, ini kita akan buy kawasan ni, DCA kawasan ni. Kemudian kalau breakout ni kita berjangkakan dalam 4.2 dan 3.6. 3.6 akan berada di kawasan $11, 4.2 berada dan $13. So untuk lebih align kita boleh drawkan satu trendline daripada height yang sebelum ni. Kita ada height yang ni, kita ada height yang ini. So boleh kita tengokkan ini adalah more lebih kuota realistik lah untuk kenaikan itu. So meaning untuk kenaikan ni untuk next sebulan tahun 2025, 24, 25. So 24 ini consider adalah 25 kawasan ni, 25 kita boleh hit at least. So tu jangkakan dalam 2.6 ataupun 2.6 lah, mungkin 3.6, 4.7 tu rezeki. Tapi untuk trendline ni kita jangkakan mana-mana kawasan trend putih ni untuk timeline tahun 25 bulan 12. Untuk top jangkakan expectation ataupun realistik adalah boleh berlaku ke 1.6, $5. Kemudian kita akan circle balik bearish, kemudian possible masa tu barulah ada berlaku kenaikan untuk ke 8 ke $, ke more ke atas. So itulah yang dijangkakan. Realistik adalah $5 dan sekali sekiranya ada more agresif kita boleh target kawasan 2.6, 3.6 dan 4.2 ke 11 ke $13. So itu boleh berlaku dalam market untuk di Cardano, tapi realistik untuk next sebulan adalah almost dalam $5 untuk berdasarkan trajectory trendline ini. So itulah untuk di Cardano. So SRP pula, SRP kita akan tengokkan currently 38 sen untuk di daily apa yang berlaku di SRP. So SRP sama juga akan ada possible untuk another drop. Sebab apa kita buat bearish pattern ni. So inilah bearish pattern ataupun bear flag yang strong. Point breakout ni kita akan price boleh drop balik mana-mana kawasan dia target, iaitu 11 sen ke 6 sen. Sama juga 98 ke 90 sen. Sebab apa berdasarkan bawah ni kita ada huge channel kawasan ni. Say at least drop 23 sen pun aku kata almost dalam 20 sen ke 10 sen adalah consider dah bottom untuk di SRP. So, tapi nak jatuh kawasan tu macam juga kan at least Bitcoin perlu berada 14 ke 10k. Meaning kalau jatuh kawasan 14 10k untuk Bitcoin, SRP kita akan nampak ada possible antara 20 ke 10 sen, ataupun yang paling cantik adalah kita tengok adalah price berada yang ni lah, antara kan kita tengok saja 17 sen ataupun consider 20 sen ke 6 sen. Tu 6 sen ni kalau dapat memang rezeki. So possible yang cantik adalah kawasan ni 20 sen ke 10 sen adalah good price bottom untuk di Bitcoin. Kemudian untuk next movement untuk pergerakan bulan. So untuk di Bitcoin currently tak nampak untuk di Bitcoin lah. SRP currently tak nampak lagi. Sebelum ni kita ada high masa tahun 2017, kemudian 21 kita dapat low tak tinggi pun. So meaning untuk realistik untuk di SRP kita perlu aim adalah mana-mana dalam kawasan trendline ni. Tapi untuk currently sekiranya untuk SRP breakout trendline hijau ni adalah bullish ini, so meaning kita boleh jangkakan untuk next kenaikan adalah tinggi. So meaning kita akan tahun 24 possible kita akan sideways di kawasan ni. Kemudian breakout ini ada potential untuk kita hit mana, iaitu kita ada potential untuk kembali balik ke kawasan resistance ini, kawasan $2. So adakah boleh tinggi? Possible, tapi berjangkakan untuk realistik kalau breakout ini adalah possible boleh sampai kawasan $3.
2.2 ke 3 dolar itu kawasan major recent lah. Breakout ni barulah kita akan jangkakan ada berlaku kenaikan yang lebih positif. So itulah untuk SRP. Aku kata berbalik untuk invest kalau SRP drop kawasan ni. Sebab apa? Macam cakap kan, SSP dia punya SRP, dia punya projek ada consider good, cuma masalahnya adalah macam SEC dan juga masalah centralized dia. Sebab apa? Untuk SRP dia punya current market ataupun current supply, 50% supply adalah dikontrol oleh Ripple. Meaning Ripple pegang 50% dia punya asset untuk SRP. So bila-bila masa saja dia boleh dump market. Contoh macam apa yang berlaku 2017, SRP terus melakukan pengikatan. Apa yang berlaku waktu Ripple release dia punya coin, jual dia punya coin pegangan dalam barangan tu. So sebab itulah dia ambil untung dan price was dropping. Sebab itulah dia kena dengan SEC tu. So itulah dia punya punca kenapa dia kena SEC. So itulah untuk di SRP boleh drop ke 17 sen dan aku kata top ada possible untuk dalam kawasan 3 dolar untuk tahun 2025. So itulah untuk di SRP. So ada tak coin lain untuk tengokkan? Okey, ada tapi so tak ada dah. So sekiranya anda berminat untuk tanya di tengok aset anda, type saja di korang komen. InsyaAllah next review tu akan buatkan. So malam ni tu tak sempat nak buat untuk release point sebab apa tu kerja full hari ni. Kerja pagi pukul 10 pagi ke 10 malam baru balik. So selepas malam tu insyaAllah nanti Zul akan cuba updatekan di Discord channel. Selepas dapat data pukul 8 nanti 8.30 Zul akan tengok ni dan Zul akan updatekan dalam Discord channel Zul. Dan nanti Zul akan sharekan, kita tengok data ni positif atau tidak, dan nanti Zul akan terangkan dalam Discord channel. Dan kemudian esok pagi Zul akan buat another review. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So pun Bitcoin yes boleh potential untuk naik berdasarkan satu candle tadi. So meaning apapun untuk kenaikan ni kita perlu bergantung data untuk malam ini. Cuma dari segi chart ataupun technical analysis ada sedikit bullish untuk di Bitcoin. Di Bitcoin sebab apa kita tengok di 4 hours berlaku balik kenaikan, iaitu yang ini. Dan untuk candle ni juga kalau tengokkan di daily itu candle daily maknanya price still lagi above lah kawasan ni. So meaning untuk yang ini kita jangkakan ada possible untuk Bitcoin naik balik ke kawasan above ni. So dengan kenaikan ni, so dengan aku kata inflation data ni, so bila align, so itu jangkakan ada possible kita tak naik banyak pun, iaitu yang kita nak tengok sekiranya boleh lah sekarang ni 7.7, expectation 7.3. Kalau kita dapat 7.4, 7.5 pun consider okay. Tapi yang penting month of month pun dropping, iaitu 0.4 ke 0.3. Adakah kita dapat 0.3 ataupun still lagi dapat 0.4? Kalau itu yang berlaku, so still lagi market consider good untuk dolar sikit dropping dan Bitcoin sikit melakukan peningkatan. Cuma data itu tak positif manalah, dia hanya untuk short term aja. So kita akan ada lagi bulan 1 nanti 15 hari bulan untuk net CPI data dan net quarter Fed meeting untuk kenaikan last untuk tahun 2022. Macam cakap kan untuk Malaysia pun sendiri, anda yakin bulan 1 ataupun bulan ni, ini buat US bulan CPI data tu jangkakan bulan depan bulan 1. Untuk Malaysia sendiri pun akan ada lagi kenaikan OPR. So siapa-siapa yang berhutang, be ready untuk dana anda untuk penambahan bayaran hutang. Macam Zul pun ada untuk ASB. So ASB pun dah naik lah, almost dah 100 lebih dah berlaku kenaikan. Daripada awal pertengahan tahun itu OPR naik, sekarang lah sampai bulan lepas. So bulan 1 kalau ada naik lagi, itu jangkakan akan ada lagi monthly increment untuk pembayaran bulan. So be ready dengan cash anda untuk bayar siapa-siapa yang ada loan rumah ke apa loan. Sebarang loan akan ada berlaku kenaikan sekiranya OPR melakukan kenaikan. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa anda net review dan macam biasa malam nanti Zul akan updatekan dalam Discord channel. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Like, subscribe. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.